Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kali ni kita nak belajar pasal breakout, engulfing dan juga zone confirmation. Okay, so basically dekat sini semua dah tahu pasal breakout lah, sebab ni basic. Contoh, okay, breakout, contoh macam ini, breakout cell. Okay, ni breakout cell. Dan juga contoh breakout buy macam ni. Okay, betul. Okay, dan tunggu harga pullback baru boleh buy. Macam tu juga sell. Tunggu harga pullback naik baru boleh sell. Okay, so dekat sini apa yang Aziz nak bagi tahu, dalam setiap breakout kita perlu tunggu dia pullback untuk entry. Okay, breakout contoh, kita ambil dekat ni, lukis dulu. Okay, contoh sell. Okay, ni time frame daily. Okay, ni breakout sell, betul. Okay, bila berlaku breakout sell di time frame daily, okay, daily, korang perlu tunggu price pullback lah. Okay, pullback naik ke atas. Dan yang paling penting adalah bila dia dah pullback naik ke atas ni, korang perlu tandakan candle engulfing di time frame H4. Turun ke time frame H4, cari engulfing dekat atas ni. Okay, so kita tengok dekat real chart lah. Sekejap Okay, contoh real chart. Okay, kita tengok dekat pair AUD USD, ataupun kita tengok dekat pair je. Okay, contoh kita tengok kat pair AUD JPY. Okay, contoh ini korang buka line chart lah kalau korang tak jelas lagi. Okay, so dekat daily korang ada nampak satu breakout. Ini adalah support dan dia buat satu breakout. So tandakan breakout kat sini. Okay, and then kat sini korang perlu ni kat daily kan. Okay, bila korang dah tanda breakout dekat daily, korang perlu cari di kawasan atas ini, candle engulfing. Okay, okay, bawah daripada kawasan ni, kalau dia pullback, contoh okay, contoh kalau dia pullback kat bawah ni, korang abaikan je. So dekat zone bawah ni adalah zone, bukan zone trade. Okay, bukan zone untuk kita trade ataupun untuk kita tengok confirmation. Okay, kita tengok confirmation adalah di atas ni. Okay, atas daripada line breakout yang kita tanda ni. So dekat atas ni ada engulfing. Okay, kita akan marking candle engulfing di time frame H4. Okay, contoh ni di daily. Okay, daily kita tentukan arah dia. Okay, bahawa dia dah breakout, betul. And then kita buka H4, buka candlestick. Okay, dekat H4, okay, korang perlu marking engulfing. Okay, contohnya yang tadi ni adalah line daily breakout. Okay, so tugas korang dekat H4 adalah marking candle engulfing yang pertama daripada line breakout ni. Okay, maksudnya okay, start line breakout ni dan ke atas, mana engulfing yang pertama korang nampak. So dekat sinilah engulfing yang pertama korang nampak daripada line breakout ni. Okay, so kat sini kita marking dia.
Okey, marking engulfing ni berbeza dengan hidden base yang korang belajar sebelum ni. So marking engulfing ni korang tak payah pening-pening, korang marking je shadow ke shadow bawah. Okey, selalu kita marking body macam ni kan. Okey, kita ambil je shadow bawah dan shadow atas. Okey, dan lepas tu tanda. Ini adalah zone Okey, ini adalah zone trade korang. Okey, maksudnya ini adalah zone trade korang. Bila price masuk kat sini, price pullback, okey, dalam zone ni lah yang korang akan sell. Tapi korang tak perlu sell terus. Maksudnya korang tak boleh sell. Dia masuk dalam zone, korang tak boleh sell terus. Okey, perlu ada confirmation di time frame M5 ataupun M15. Okey, lagi cun dekat M15. So yang ni aku tunjuk pasal trade zone lah. Okey, pasal confirmation sekejap lagi kita masuk. Okey, so now korang dah faham lah AUD JPY ni. Okey, untuk trade. So kita tengoklah contoh di daily. Macam tu jugalah kalau H4, breakout H4 korang perlu cari engulfing di H1. Breakout H1 korang perlu cari engulfing di M30. Breakout monthly korang perlu cari engulfing di weekly. Breakout weekly korang perlu cari engulfing di daily. Okay, so contoh macam ni. Korang nampak sini ada breakout. Nampak ni, ni ada breakout. Turun, naik, turun. Okay, ni breakout. Ni breakout daily Okey, yang tak jelas boleh buka line chart dulu untuk mula. So dekat sini adalah, okey, ni adalah zone resistance yang korang nampak lah. Okey, bucu bawah ni ada resistance. Okey, bawah ni adalah zone support. Yang ni zone support ni telah pun di break. Zone support ni telah pun di break dan price pullback. Okey, ni di daily. So apa tugas korang adalah korang perlu cari engulfing di atas ni, di area-area atas breakout ni. Bawah breakout no trade zone. Okay, kalau dia pullback bawah breakout and then dia terus terjun, korang abaikan je. Okay, so korang buka H4, korang perlu cari engulfing. Yang pertama start daripada line breakout. Okay, kita tahu kan yang ni tadi line breakout di daily. Betul, line breakout di daily and then price pullback kan. Okay, so tugas kita di H4 adalah marking candle engulfing. Yang pertama start daripada breakout ni. So start breakout ni di daily tadi, line breakout ni, kita naik ke atas, kita ada nampak satu engulfing dekat sini. Okay, so ini adalah candle engulfing. Okay, start daripada sini hingga ke sini. Okay, so bila mana price yang korang nampak dekat H4 ni, okay, ni price turun tadi dah breakout dekat daily and then dia pull back dekat engulf H4 and then dia terjun. Okay, nampak tak? And then terjun. Simple je guys, simple, memang simple. Okay, so ini Haziq tunjukkan cara-cara nak marking dekat marking engulfing dekat time frame setelah breakout. Contoh breakout di daily ni H4 korang perlu cari engulfing. Okay, ini adalah zone, hanya sekadar zone, orang kata apa, sekadar zone pullback je. Dan confirmation untuk entry sell korang perlu tengok dekat time frame M15.
Okay, M15. Kalau tak ada confirmation M15 tak payah masuk. Okay. So untuk confirmation pula, okay, ini sekali imbal lah. Okay, contoh macam setup buy tu samalah macam sell ni. Okay, sebab simple ya. Okay, nanti tak faham boleh tanya. Okay, untuk confirmation korang perlu cari dekat time frame M15. Sama juga konsep dia. Okay, apa yang M15 perlu buat adalah breakout juga. Baru korang boleh masuk position. Contoh, okay, berlaku breakout di daily, and then dekat sini ada engulfing di H4. Press masuk, korang tak boleh terus entry. Okay, korang perlu buka time frame M15. M15 dah buat confirmation dekat sini, baru korang boleh buy. Selagi M15 tak buat confirmation, korang tak boleh buy. Okay, macam tu juga sell lah. Okay, so apa yang M15 perlu buat adalah M15 perlu buat breakout juga. Okay, breakout dan juga engulfing. Sama juga macam time frame besar tadi, breakout dan juga engulfing. Okay, so macam ni sell kita nak sell. Sekejap, kita ambil setup sell. Contoh, ini adalah zone trade zone kita di H4 tadi contoh. Okay, price naik. Ni M15 price naik, and then price turun, buat support, and then price naik lagi. Okay, dia break sini. Okay, ini dekat M15. Okay, bila dia break sini, yang korang perlu entry adalah di atas line ni, cari engulfing dekat M15 tu juga. Okay, dekat M15 tu juga korang perlu cari engulfing dekat atas line selepas dia breakout. Bawah line no trade zone. Okay, tunggu dia pull back, masuk dekat engulf M15, baru korang boleh sell dan tengok result. Okay, contoh lagi Contoh, ini adalah trade zone H4. Okay, H4 breakout di daily lah kalau H4. Okay, dia main-main kat sini. Price masuk, and then price terkeluar sikit. Okay, ni selagi mana, maksudnya kalau dia dekat dalam zone ni, and then kalau dia masuk balik macam ni, and then dipecahkan line ni, korang boleh entry sell lagi. Okay, sebab dia masuk balik dalam zone. Okay, ni adalah support. Korang tunggu dia pull back, and then boleh entry sell. Okay, tak kisahlah dia macam mana sekalipun, dia pasti break support, break SNR. Contoh, price naik, and then okay, dekat bawah ni adalah support. Contoh, dia naik, dia terus terjun. So korang apa lagi, tunggulah engulfing kat atas ni, masuk sell, and then terjun. Okay, kita tengok dekat AUDJPY tadi. Okay, AUDJPY kita dah ada, saya ulang balik. Okay, breakout di daily H4, kita dah tentukan trade zone kita, engulfing ni. Okay, bila dah ada trade zone, tunggu price pullback, and then buka M15. M15 korang cari breakout. Okay, kat sini korang terang-terang nampak ada breakout yang berlaku. Okay, price naik, turun, naik balik, and then breakout. Nampak? Lepas tu dia naik balik. So kat sini lah korang entry, ada engulfing. So now korang nampak price terjun. Betul? Okay, ni kita tengok dekat line chart. Buka line chart kalau korang tak nampak dia punya support and resistance tu. Okay, ni korang nampak price naik, masuk dalam zone, and then price buat support.
price naik lagi, and then price break support ni. Okay, price break support ni. Betul. Okay, bila price break support ni kan, okay, kita perlu cari engulfing dekat atas ni. Okay, contoh okay, ni kan line support. Nampak dia dah break. Okay, bila mana dia dah break, kita tunggu dia pull back dekat engulfing atas daripada line ni, dan baru entry sell. Okay, jap, kita buka candlestick, kita cari engulfing, ada tak? Okay, so dekat M50 ni, apa yang korang nampak, ada engulfing kan, tapi dia punya echo ni, dia punya shadow ni bawah daripada zone breakout. Faham tak? Okay, bawah daripada zone breakout. Dia terkeluar lah daripada zone breakout kita. So macam gini, kalau dekat M50 macam ni, korang boleh sell lah. Kalau dekat H4 nak cari trade zone, perlu betul-betul atas line breakout. Tak boleh shadow terlebih daripada ni, line breakout ni. So dekat M15 korang dah dapat zone untuk korang entry. So bila price pull back, ni adalah zone entry korang. Korang boleh sell terus dalam ni. So dekat sini korang tengok lah, korang punya zone berapa pips, 14 pips. Okay, so korang letaklah stop loss dalam sekitar 20 pips, tak lebih 30 pips pun dah okay. Okay, paling maksimum korang letaklah stop loss 25 pips. Okay, ini zone besar sikit. Kalau korang nak filter kecilkan pun boleh. Buka M5 kat sini, korang nampak sini ada engulf lagi. Okay, ni M5, ni M5. Okay, sini ada engulf. Betul. Okay, so dekat dalam engulf ni korang tengok ada berapa pips, 3 pips. Okay, so kat sini 3 pips tu kadang-kadang terlalu kecil. Kadang-kadang dia boleh tembus zone tu. So apa-apa hal korang letaklah stop loss 25 pips ataupun 15 pips, bergantung pada zone. Okay, so dekat sini korang dah nampak kan, price terjun, boom, dia terjun tendang bawah. Okay, so itu untuk setup ni lah, AUD JPY. Okay, kita tengok lagi AUD JPY dekat jap, kita tengok dekat GBP, pair GBP yang minggu lepas saya ada masuk tu. Saya suruh korang sell kot, tak silap ni. Kat mana GBP yang kita masuk? Oh, dekat sini. Okay, saya ambil setup H4. Okay, dekat sini saya ada nampak satu breakout dekat sini. Breakout ni, breakout sell Okay, korang tengok line chart breakout. Okay, ni breakout betul. Ni price turun, buat support, naik balik, and then breakout. Okay, so saya buka dekat H1. Okay, Haziq buka kat H1, cari engulfing. Okay, so dekat sini ada satu engulf. Ada satu engulf ni. Okay, ni engulf. Ni korang tak kira lah engulf tu fresh ke tak ke. Okay, marking je engulf. Okay, tak fresh pun tak apa. Okay, ni engulf. Engulf di H1. Okay, lepas Haziq kata dah marking engulf di H1, korang perlu buat apa? Perlu buka time frame M15 untuk confirmation. Okay, bila price dah masuk dalam zone, korang perlu cari apa? SNR yang breakout. Okay, so dekat dalam ni M15 memang serabut lah. Kalau korang dah biasa tengok chart, korang tahu candlestick ni, korang tahu lah kat mana support yang dia dah break.
So dekat dalam sini, support yang dia dah break adalah dekat sini. Ni adalah support yang dia dah break. Ni. Okey, ini adalah SNR yang dia dah break dekat sini. Sini. Okey. Ini pun dia break juga ni. Turun, naik, turun, and then dia patah balik. Okey. Nak clear lagi, korang buka lah line chart. Line chart. Nampak? Line chart. Pucu, naik balik. Pucu lagi, naik balik. So dekat sini, okey, korang nampak Pump, dia naik balik. Buat ni candle bullish ni, dia turun. So dia buat breakout. Satu breakout kat sini. Dekat M15, dia buat breakout. Turun, naik, turun. Okey. Press datang balik, kita sell. Okey. So dekat sini kita tanda engulfing. Okey, ni adalah engulfing lah. Candle engulfing ni. Candle engulfing. Okey. 1 2 3 4. 4 candle telan candle bullish ni, and then dia patah balik. Korang sell. Ni kan dia breakout kan. Okey, ni candle bullish ni. Dia masuk zone ni. Sell je lah. Okey. So dekat sini kita tengok kita punya zone 4 pips je. Okey, ini memang dia bagi kecil, 4 pips, 4 5 pip, lebih kurang gitulah. So kalau zone 4 pip 5 pip, takkan korang nak letak stop loss 10 pip kan. Okey, kadang-kadang price tu dia spike ke atas kan, korang letaklah stop loss 15 pip. 15 pip dekat sini, 15 pip, 17 pip, tu kira okey lah. Stop loss kecil lah. Okey, start daripada bawah ni, korang tak stop loss 15 atau 17 pips. So apa yang korang nampak, dia terjun macam yang kita jangkakan. Macam tu juga GJ. Minggu depan banyak setup sell lah. GJ dekat H4, dekat sini. Tak silap saya, dekat sini kot. H4 ke daily daily, setup daily. GJ breakout daily. Okey, H4 ada ni. Okey, tak silap saya GJ ni tak ada confirmation. Okey, GJ ni dia masuk and then dia terus terjun. Okey, ada. Okey, ni dia masuk and then dia buat support kat 15. Pump, naik balik kan. Lepas tu dia break. Candle bearish ni break. Ni support. Okey, candle bearish break. Okey, bila dah break, dia masuk balik. Candle bearish ni pun dah break. Okey, lepas tu kat sini ada engulfing. Candle bearish ni dah break support, terbentuknya engulf kat sini. Ni pun engulf. Okey, lepas tu price pull back. Ni price pull back, turun, price pull back, masuk zone engulf. Lepas tu dia terjun. Korang nampak lah dia terjun kat sini. Berapa pips dia terjun daripada zone? 70 pips. Okey, 70 pips. So itu adalah untuk sell dan juga confirmation perlu adalah. Okey, kalau tak ada confirmation, dia dah masuk zone, trade zone kita, tak ada confirmation di M15, korang abaikan je. Okey. So itu je untuk
ni. Okay, contoh GJ kat sini ada support kan. Okay, ni kat H1 contoh kat H1 pula. Breakout H1 trade zone makin dekat M30 engulf yang pertama. Okay, start daripada line ni, naik ke atas, nampak engulf. Okay, so dekat L15 tunggulah nanti dia buat breakout sell, korang boleh masuk sell. Okay, so setakat tu ini je lah. Okay, ini je untuk breakout. Pasal multi time frame. Ingat daily breakout H4 trade zone M15 confirmation. M15 paling orang kata apa, paling nice lah kalau nak cari confirmation. M5 banyak noise, banyak yang kadang-kadang fake. So M15 paling nice. Okay, korang nampak kat sini. Okay, price turun, price naik balik, price turun, naik balik. Okay, okay, seterusnya untuk take profit. Take profit korang ambil je lah 30 pips, 25 pips ataupun okay, untuk take profit korang boleh tengok macam ni. Okay, take profit. Contoh tadi mana H4 GJ ni kan. Okay, korang dah nampak dekat sini. Take profit contoh breakout di daily kan. Take profit breakout di daily, take profit pun di daily, di SNR daily. Kalau di weekly punya breakout, take profit TP pun dekat weekly. H4 punya breakout, take profit dekat H4. Contoh GJ ni dekat daily breakout kan. Okay, price pullback. Okay, daily breakout kat sini, price pullback, and then TP kat mana? TP dekat bawah ni, dekat support bawah ni. Ni. Okay, price buat breakout and then price turun, pullback, kita entry kat sini tadi kan. Okay, so TP kita dekat bawah ni. Okay, tapi korang tak payahlah harapkan TP 100% dia akan ke TP. Okay, price jalan 30 pips, 25 pips, korang dah start boleh close. Okay, macam GBP CHF ni, EJ. Minggu lepas saya ada setup EJ juga. EJ minggu lepas kat sini breakout H4. Okay, breakout H4 sini dia breakout, zoom breakout sini, and then H1 cari engulf. So dekat sini ada engulf, and then tugas kita buka N15. Okay, N15 kita ada nampak kat sini ada satu breakout ni. Ada satu breakout. Okay, bila dah ada breakout, tanda lah engulf. Senang je guys. Okay, tanda breakout macam ni. So dekat sini kita dah dapat. Okay, sini ada breakout, sini ada engulf, sini pun ada engulf. And atas daripada zone, atas daripada breakout ni ada engulf. So price datang, sell je lah dalam engulf ni. Kita tengok dia punya zone berapa pips. 67 pula 6 pips.
Okay, 6 pips, 7 pips. Okay, dia punya zone. And then price turun. Start sini korang hari tu kan, price turun, take profit dekat ni, support bawah ni. Sini take profit kita hari tu, kat sini bawah ni, 60 pip dapat. Okay, so apa-apa hal, macam Aziz kata, korang perlu tunggu confirmation dekat M15. Kalau tak ada confirmation, korang jangan masuk lah. Okay, tak kisahlah price tu terjun 50 pips ke 60 pips, tapi kalau tak ada confirmation, jangan masuk. Okay, so itu je untuk yang ni. Dah tak ada lagi nak explain apa. So kalau korang ada apa yang tak faham, korang boleh tanya Aziz. Okay, tanya dalam grup. Okay, ingat korang perlu ingat tu je, kena mahirkan multi time frame. Contoh daily breakout. Okay, ni daily breakout, sini engulf dekat H4. Lepas tu price pullback dalam engulf ni, engulf H4 ni, korang perlu buka time frame M15 untuk confirmation breakout lagi sekali. Lepas tu baru, kalau ada, baru korang sell dalam ni, dalam engulfing M15. And then price terjun, InsyaAllah. Kalau ada confirmation, InsyaAllah price terjun. Okay, dia punya win tu, kalau 100 setup, 80 setup, InsyaAllah win. Okay, so korang boleh buat back test ataupun korang boleh marking. Okay, nanti kalau korang tengok Aziz punya mapping, korang boleh tengok kenapa Aziz mapping sell kat sini, kenapa trade zone Aziz dekat sini. Okay, so insyaAllah setiap minggu Aziz akan bagi mapping yang mana kita boleh target pair tersebut. Untuk minggu ni kita boleh sell ataupun tidak, boleh buy ataupun tidak. So apa-apa pun dah ada cara ni, korang perlu jaga money management korang lah. Okay, untuk stop loss tu korang macam ni macam stop loss ni sebenarnya untuk korang jaga akaun korang lah. Maksudnya sebab tu adanya stop loss. Dan juga money management. Contoh korang ada $50. Okay, $50, korang letaklah paling tinggi maksimum pun 0.05. Okay, 0.05 pun dah kira banyak dah tu. Okay, 0.03 kalau nak jaga akaun. Okay, 0.05 tu paling maksimum lah. Tapi kalau Aziz punya confident, $50 tu Aziz letak 0.10. Itu Aziz punya confident lah, sebab dah biasa kan. So kalau korang nak jaga MM untuk mula-mula nak grow account, masuklah 0.03, 0.05 paling maksimum lah. Okay, so kalau account $100, korang masuklah 0.07. Okay, yang penting jangan layer lah. Letak je satu layer. Okay, letak je satu layer. Lepas tu biarkan. Okay, biarkan. So itu je lah untuk kali ni. Okay, apa-apa hal nanti boleh chat dekat group Telegram. Dan mapping nanti setiap minggu Aziz akan bagi sebelum market open. So itu je lah untuk kali ni. Okay guys, banyakkan buat latihan. Kalau tak faham, tanya. Okay, so apa-apa hal kita ni lah, kita jumpa dalam grup. Tak faham, tanya. Okay, terima kasih.